Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada rakyat Malaysia yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, sejak kerajaan melaksanakan PKP 2.0, kita dapat melihat angka harian COVID-19 mula menunjukkan trend penurunan dan sejak 3 hari lalu, jumlah kes baru kekal di bawah 2,000 kes dan hari ini saya difahamkan kurang daripada 1,500 dan kes sembuh harian pula menunjukkan trend mengatasi kes positif. Penurunan ini juga mendorong kerajaan di atas nasihat dan penilaian risiko Kementerian Kesihatan Malaysia menukar status PKP kepada PKPB dan daripada PKPB kepada PKPP pemulihan. Namun begitu, langkah penguatkuasaan pemantauan SOP tetap dilaksanakan seperti biasa bagi memastikan orang ramai mematuhi SOP sekaligus mengekang penularan COVID-19. Dalam tempoh PKPB dan PKPP, PKP bersyarat dan PKP pemulihan, kerajaan melihat terdapat beberapa lagi aktiviti masih di dalam pertimbangan kerana ia perlu diputuskan selepas mengambil kira penilaian risiko serta data-data daripada pelbagai agensi, terutamanya Kementerian Kesihatan Malaysia. Setiap hari kerajaan menerima pelbagai cadangan daripada orang ramai, termasuk pengusaha sektor-sektor tertentu, khususnya kini sektor pelancongan yang amat terkesan susulan pelaksanaan PKP yang menyebabkan sebahagian daripada mereka hampir gulung tikar. Justru setelah mengadakan mesyuarat jawatankuasa bersama mesyuarat memutuskan beberapa perkara seperti berikut. Yang pertamanya mengenai gelembung pelancongan bersasar. Mesyuarat teknikal MKN semalam mendengar cadangan daripada Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia ataupun MOTEK berhubung pelaksanaan gelembung pergerakan pelancongan bersasar domestik yang terkawal. Setelah membuat penilaian risiko bersama-sama agensi terlibat serta mendengar nasihat, pandangan dan nasihat daripada KKM, mesyuarat bersetuju untuk membenarkan pergerakan pelancongan dari negeri PKPP pemulihan ke negeri PKPP pemulihan yang lain dengan syarat-syarat berikut. Ini antara PKPP dan PKPP sahaja. Ya, tidak ke PKPB ataupun PKPB kepada PKPP pun tak boleh. Daripada PKPP ke PKPB pun tak boleh. Syaratnya ialah perlu menggunakan perkhidmatan syarikat agensi pelancongan berdaftar dengan MOTEK. Pergerakan hanya menggunakan kenderaan pelancongan yang berdaftar dengan MOTEK. Pergerakan secara persendirian tidak dibenarkan. Syarikat agensi pelancongan perlu mendapat kebenaran daripada PDRM untuk pergerakan rentas negeri. Perjalanan mestilah terus ke PKPP. Ini ada dua keadaan. Satu, negeri PKPP ke PKPP yang bersebelahan. Sebagai contoh, Pahang, PKPP. Terengganu, PKPP. Jadi, dia terus ke negeri PKPP. Tetapi ada yang negeri PKPP ke PKPP tetapi terpaksa melalui negeri PKPB. Kita hanya benarkan PKPP dan PKPP, tapi lalu PKPB. Jadi, kenderaan ini mesti meneruskan perjalanan terus ke PKPB.
tanpa berhenti di kawasan PKPP. Sebagai contoh, daripada Putrajaya PKPP nak ke Melaka PKPP. Melalui Negeri Sembilan PKPP. Jadi kenderaan terus ke PKPP. Jadi sebab itulah persendirian masih tidak dibenarkan kerana kita mendapat nasihat daripada PDRM agak sukar dari segi kawalan. Tetapi dengan bas pelancongan, kenderaan pelancongan, bas atau kenderaan yang lain, ianya boleh dipantau oleh pihak polis dari segi pergerakan mereka. Kalau tiba-tiba melencong masuk ke tempat lain, pihak polis mempunyai detail tentang bas ataupun kenderaan pelancongan yang membawa pelancong tersebut. Tempat penginapan, sebab itu kita perlukan agensi kerana tempat penginapan juga telah pun ditetapkan. Hotel mana yang mereka nak tinggal telah pun dilaporkan kepada polis, malah aktiviti pelancongan pun dilaporkan sewaktu membuat permohonan untuk merentas ke PKPP, kawasan pelancongan di PKPP. Maklumat lanjut mengenai SOP boleh dirujuk di bawah laman sesawang MOTEC dan MKN kerana ianya mempunyai SOP yang ketat dari segi perjalanan tersebut. Kebenaran akan bermula besok 10 Mac 2021. Mesyuarat teknikal juga mendengar cadangan daripada pihak Kerajaan Negeri Kedah mengenai status Pulau Langkawi. Setelah membuat penilaian risiko dan nasihat daripada Kementerian Kesihatan, mesyuarat bersetuju untuk menukarkan status Pulau Langkawi daripada PKPB dan PKP ke PKPP. Daripada now, sekarang dia dalam PKPB kerana Kedah masih PKPB. Tapi untuk Langkawi kerana sebuah pulau, maka PKPB Langkawi ditukarkan kepada PKPP pemulihan berkuat kuasa mulai esok. Ini memandangkan Pulau Langkawi telah menjadi zon hijau dan kes terakhir yang direkodkan adalah pada 20 Februari 2021. Itu sebanyak 2 kes. Itu last kes untuk Langkawi. Jadi kita jadikan Langkawi sebagai zon hijau iaitu PKP pemulihan. Dan kerana Langkawi merupakan pulau pelancongan, jadi kebenaran gelembung pelancongan bersasar domestik tadi juga terpakai untuk Pulau Langkawi. Ya. Walaupun negeri Kedah masih kekal PKPB. Beberapa hari lepas ada soalan tentang dasar bekerja dari rumah apabila PKPB dan PKPP dilaksanakan menggantikan PKP. Mesyuarat semalam turut dimaklumkan bahawa dasar bekerja dari rumah bagi perkhidmatan awam dan industri di bawah MITI masih terpakai. Walaupun semua negeri kini di bawah PKPB dan PKPP. Kehadiran pegawai ke pejabat bagi kawasan PKPB bersyarat adalah pada tahap maksimum 30%, manakala bagi kawasan PKP pemulihan pada tahap optimum dan boleh beroperasi sepenuhnya. Walau bagaimanapun, ianya masih tertakluk kepada ketua jabatan untuk melaksanakan arahan ini mengikut kesesuaian cara kerja masing-masing. Bagi industri, di kawasan PKP, PKPP dan PKPB, PKP juga ya, PKP dan PKPB, begitu juga PKPP, syarikat boleh beroperasi dengan kehadiran 30% daripada kumpulan pengurusan, manakala 100% bagi pekerja kumpulan sokongan. Ini di kawasan PKPP dan PKPB. 100% bagi pekerja kumpulan sokongan dan yang terlibat secara langsung dalam production line. Walau bagaimanapun, jika ada sebarang perubahan,
maka pihak MITI akan membuat pengumuman. Begitu juga jika ada perubahan lain daripada Jabatan Perkhidmatan Awam ini, maka KPPA akan membuat pengumuman seterusnya. Mesyuarat juga turut mendengar permohonan KKMM, Kementerian Komunikasi dan Multimedia, berhubungan dengan kelonggaran beberapa lagi aktiviti industri kreatif, termasuk kebenaran mengadakan acara langsung dengan kehadiran penonton dan penggambaran luar studio. Mesyuarat dimaklumkan impak PKP kepada pekerja industri kreatif sangat besar, di mana 30,000 pekerja industri perfilman, 10,000 industri muzik dan secara purata sebanyak 45 acara langsung berskala besar yang telah terjejas dengan keseluruhan pekerjaan melibatkan 300,000 orang. Setelah membuat penilaian risiko bersama agensi terlibat serta di atas nasihat dan persetujuan daripada KKM, maka mesyuarat bersetuju untuk membenarkan acara langsung dengan kehadiran penonton bagi kawasan PKP bersyarat dan PKP pemulihan seperti berikut. Di kawasan PKP bersyarat, PKPB, kehadiran 50% kapasiti ruang acara dengan mematuhi aspek penjarakan fizikal atau penjarakan sosial. PKPP ataupun PKP pemulihan, kehadiran mengikut keluasan premis dan tertakluk kepada penjarakan sosial. Acara langsung adalah yang merangkumi program-program rasmi kerajaan, program televisyen, seni muzik, seni tari, seni teater, seni musikal, komedi, persembahan kebudayaan dan warisan serta live streaming. Jadi ini majlis ini ataupun acara langsung yang dibenarkan. Ada nyanyian dan sebagainya, seni muzik, tari dan sebagainya. Terhad di lokasi yang dikhaskan dan di ruang acara yang berlesen sahaja, seperti pusat konvensyen, galeri, pameran, pusat dagangan, premis seni dan lain-lain premis MICE, MICE yang berlesen. MICE tahu iaitu Meeting, Incentive, Convention dan Exhibition. Pra-pendaftaran atau penjualan tiket hanya secara talian saja, atas talian saja, online. Penjarakan fizikal, penjarakan sosial sekurang-kurangnya 1.5 meter antara setiap tempat duduk penonton. Penjarakan sosial sekurang-kurangnya 2 meter antara artis, pemuzik dan penari di atas pentas kedudukan mereka. Pembelian makanan dan minuman secara pra-pesan ataupun pre-order dan berbungkus. Menyediakan pasukan pemantau atau penyelia pemantauan SOP untuk memantau pelaksanaan penjarakan sosial dan pematuhan ke atas SOP sepanjang masa. Penganjur wajib menayangkan pesanan khidmat masyarakat daripada kerajaan berkaitan COVID-19 sebelum, semasa dan selepas setiap program. Mesyuarat juga bersetuju untuk membenarkan penggambaran di luar studio di kawasan PKPB dan PKPP tertakluk kepada SOP pembangunan kreatif dan perlu mematuhi syarat-syarat oleh FINAS. Selain itu, turut dibenarkan persembahan di hotel lounge dengan mematuhi SOP asas dan protokol kesihatan seperti penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 2 meter. Kalau kita lihat di hotel,
ada di restoran, di coffee house, di lounge dan sebagainya, ada 2-piece band, ya, 3-piece ataupun berapa saja jumlahnya, tetapi ianya tertakluk kepada penjarakan sosial 2 meter di antara penyanyi atau pemain muzik yang dibenarkan tersebut. Oleh kerana SOP ini disediakan oleh KKMN yang menyediakan SOP ini, maka jika perlukan maklumat lanjut mengenai SOP, boleh dirujuk di laman sesawang KKMM dan MKN. Yang saya sebutkan SOP itu sebahagian saja. Banyak lagi SOP yang lebih detail di dalam laman sesawang KKMN dan juga MKN. Dan kebenaran ini mula berkuat kuasa besok 10 Mac 2021. Kerajaan sebelum ini telah melaksanakan PKP diperketatkan, PKPD, di Hostel Centennial, Kampung Aceh, Manjung, Perak yang dijadualkan tamat pada 10 Mac 2021. Sehingga kini KKM telah melaksanakan 1,551 ujian saringan dan daripada jumlah itu secara kumulatif sebanyak 463 kes telah dilaporkan. KKM mengesahkan bagi kes aktif di lokasi ini menunjukkan tren penurunan terkawal serta tiada lagi sampel saringan yang sedang menunggu keputusan. Setelah membuat penilaian risiko bersama pelbagai agensi dan dalam jawatan kuasa teknikal PKP dan di atas persetujuan KKM, maka kerajaan bersetuju untuk menamatkan PKPD Hostel Centennial, Kampung Aceh, Manjung, Perak pada 10 Mac seperti yang dijadualkan. Saya ingin menyebut secara ringkas mengenai Task Force Operasi Pematuhan. Semalam sebanyak 3,529 pasukan Task Force Operasi Pematuhan PDRM yang terdiri daripada 15,655 anggota telah melakukan 63,566 pemeriksaan bagi memantau dan menguatkuasakan pematuhan SOP di seluruh negara. Semalam, PDRM telah menahan 269 individu di atas kesalahan dan daripada jumlah itu, 251 telah dikompaun dan 18 individu direman. Nampak jumlahnya semakin berkurangan. Saya harap ini merupakan satu petanda baik dari segi pematuhan SOP. Nampaknya semakin meningkat. Malah kalau kita lihat untuk aktiviti hiburan, pusat hiburan, walaupun ada lagi, tetapi jumlahnya semalam hanya 14 berbanding dengan ratusan satu ketika dulu. Jadi saya harap keadaan ini berterusan. Mengenai kawalan sempadan negara melalui Ops Benteng ini, semalam Ops Benteng telah berjaya menahan 29 orang parti serta merampas 4 buah bot ataupun kapal dan kenderaan darat dalam operasi yang diadakan di seluruh negara. Dalam operasi itu juga, 79 buah bot dan kapal turut dikesan di perairan negara. Sebanyak 263 sekatan jalan raya Ops Benteng dilaksanakan di seluruh negara. Mengenai operasi sanitasi awam, semalam sebanyak 72 operasi sanitasi telah dilaksanakan di seluruh negara yang merangkumi 22 zon merah, 6 zon jingga, 9 zon kuning dan 3 zon hijau. Mengenai kuarantin wajib, semalam seramai 586 individu tiba di semua pintu masuk antarabangsa dan kesemua mereka telah dikuarantin. Mengenai keperluan asas, barang keperluan asas, semalam penguatkuasa Kabinet HEP telah membuat 652 pemantauan harian ke atas 11 jenis bekalan barangan termasuk peruncit 458,
pemborong 168 dan penghilang 26. Penguatkuasa juga melakukan 2,114 pemeriksaan khas pematuhan SOP PKP, dan daripada jumlah PKPP dan PKPB, daripada jumlah itu 2,108 premis mematuhi SOP yang ditetapkan, 3 premis diberi nasihat dan 3 lagi di kompaun. Dan dari segi dapatan, daripada pemeriksaan jenis 652 bekalan harian tersebut, KP dan HEP mengesahkan bahawa keperluan makanan adalah mencukupi dan mudah diperoleh. Itu saja. Saya buka kepada soalan. Assalamualaikum Datuk Seri. Sebelum ini Datuk Seri pernah maklumkan ibu bapa yang ingin hantar anak ke sekolah asrama melibatkan rentas negeri tak perlukan surat daripada polis. Okey, bagaimana sekiranya ada ibu bapa yang terpaksa membawa anak-anak lain bersama untuk hantar anak ke asrama dan mungkin terpaksa bermalam kerana jauh dari rumah? Perlukah mendapat kebenaran polis atau cukup sekadar membawa surat dikeluarkan oleh pihak sekolah sahaja? Perkara itu memang telah pun kita rundingkan waktu kebenaran daripada pihak polis mencukupi dengan surat ibu bapa untuk menghantar anak masuk ke asrama dan sebagainya. Dan kita faham, katakan yang tinggal di Kedah datang menghantar anak ke Kuala Lumpur, mungkin tidak sempat, pasti saja tidak sempat untuk balik hari. Dan pasti mereka terpaksa tinggal 1 hari untuk menetap di Kuala Lumpur. Kurang-kurangnya besok untuk menghantar anak masuk ke asrama dan sebagainya. Jadi setelah perbincangan yang dibuat oleh pihak polis bersetuju, iaitu membenarkan ibu bapa yang membawa anak ke tempat asrama ini, walaupun terpaksa bermalam pun, cukup dengan surat yang ada pada mereka. Surat untuk anak masuk ke asrama, bukti anak untuk masuk ke asrama atau menerus pengajian di mana-mana tempat di Malaysia ini. Surat tersebut cukup sebagai surat kebenaran untuk ibu bapa pergi dan balik mungkin lebih daripada 1 hari dan terpaksa bermalam di tempat anak mereka yang akan ditempatkan di asrama tersebut. Jadi boleh dibenarkan. Okey, jadi bagaimana pula kalau alasan itu digunakan untuk mungkin ada keluarga yang ambil kesempatan tu dibawa semua anak-anak semua, okey, gunakan alasan untuk hantar anak ke sekolah untuk bila sampai dekat satu tempat tu dia pergi merayau dan sebagainya. Kalau ditahan oleh pihak polis, mereka perlu bertanggungjawab dengan tindakan mereka. Untuk membawa anak lebih daripada 1 orang, memang kita dah benarkan. Dari segi pergerakan, tidak lagi 2 orang tetapi mengikut kapasiti kenderaan. Tapi kalau mereka pergi, katakan dalam surat tersebut, anak mereka masuk asrama katakan 10 hari bulan, tentu saja paling lewat mereka balik 11 atau 12. Kalau masih lagi sampai 13, 14, 15, tentu saja mereka bercuti. Jadi kalau mereka ditahan oleh polis dan surat tersebut menunjukkan mereka tidak perlu lama berada di satu tempat itu, saya yakin mereka akan diambil tindakan oleh pihak polis. Jadi saya rasa tak perlu kita, ibu bapa sebagai ibu bapa, perlu bertanggungjawab, tidak perlu membohongi pihak PDRM, kerana kemungkinan besar tindakan boleh diambil pada mereka jika mereka didapati melanggar kebenaran yang diberikan oleh pihak polis ini. Ya. Datuk Seri, bagaimana MKN pastikan individu di pusat beli belah, taman tema dan wayang yang baru saja dibenarkan mengikut SOP yang ditetapkan? Dan bagaimana penetapan SOP itu dilakukan? Kalau contohnya dari segi pakaian, perlu menyediakan sarung tangan plastik berpelanggan, tetapi bilik akhir pakaian ataupun tinggung dibenarkan pula. Jadi apa dalam SOP sedemikian? Saya sentiasa menyebutkan bahawa PDRM mengetuai Task Force Operasi Pematuhan ini yang memantau kawasan-kawasan awam termasuk pusat membeli belah. Ya, jadi mereka lah yang akan memantau. Sebagai contoh, saya tak sebut detail seperti dulu. Semalam sebagai contoh, 3,529 pasukan
ya, dengan 15,655 anggota polis. Yang ini yang akan mengawal dan pematuhan SOP di setiap tempat. Sebagai contoh, semalam 5,763 restoran diperiksa. 4,434 pasaraya diperiksa. Jadi bank juga, tempat ibadah juga, penjaja 3,940. Jadi task force operasi pematuhan inilah yang memantau. Tapi saya percaya tidaklah perfect. Kalau salin pakaian, ya, dia tak pakai inner atau pakaian dalam, walaupun SOP-nya seperti itu. Saya percaya ada juga yang terlepas keadaan seperti itu. Tapi kehadiran pemantau di bawah task force operasi pemantauan berada di mana-mana. Kalau berlaku mereka yang tidak tidak mengikut SOP di dalam pasaraya misalnya, ada task force operasi pemantauan yang akan mengambil tindakan pada mereka. Jadi walaupun saya percaya ada juga pihak yang mengatakan mungkin tidak perfect sampai ke dalam bilik persalinan pakaian, tetapi saya harap kita semua tidak perlulah mengambil tindakan yang boleh membahayakan diri sendiri. Jangan mengharapkan pemantauan daripada pihak PDRM semata-mata, kerana yang boleh menjaga keselamatan diri kita adalah diri kita sendiri, ya. Okey, tapi ada 4,000 lebih semalam dan biasanya lebih kurang 45,000 pasaraya dicek hampir setiap hari. Okay. Bukan hampir setiap hari, setiap hari. Datuk Seri, setakat ini berapa jumlah pegawai dan anggota ATM di seluruh negara yang telah menerima vaksin dan bagi kepada mereka yang masih belum menerima vaksin? Selain itu, bagaimanakah penerimaan warga ATM berhubung vaksin ini? Sekian, terima kasih. Okey, sehingga jam 5 petang 9 Mac, seramai 6,547 warga ATM telah divaksin untuk fasa 1A. Hari ini bermula fasa 1B secara besar-besaran yang akan melibatkan baki 36,029 warga pertahanan ini dan akan diberikan suntikan vaksin di 58 pusat vaksin ATM di seluruh negara. Dan fasa 1B ini akan berakhir pada 30 April 2021 dan selesai saja 30 April 2021 dijangka 42,120 orang warga pertahanan akan mendapat suntikan. Jadi bila saya sebut warga pertahanan, termasuklah anggota yang beruniform dan juga awam. Okey, Datuk Seri, just nak confirm berkenaan dengan gelembung pelancongan domestik bersasar tadi, Datuk Seri kata syarikat atau agensi pelancongan perlu dapatkan kebenaran polis untuk rentas negeri. Jadi adakah individu yang nak melancong tu Tak payah. tak Tak payah individu pergi. Kalau dia ada bas pelancongan membawa 40 orang, agensi tersebut yang akan memohon kebenaran daripada polis bas pelancongan tersebut dengan disertakan senarai 40 orang, dan bila polis memberi kebenaran, jadi kebenaran untuk keseluruhan rombongan tersebut. Jadi tak perlulah setiap individu untuk mendapatkan kebenaran. Datuk Seri, bagaimana dia punya penerimaan? Ada tak dalam kalangan warga ATM ni yang... Oh, sorry. Saya tak jawab habis tadi. Kita menerima. Semuanya bersetuju, ya. 42,000 tadi telah pun bersetuju. Tidak ada bantahan ataupun penolakan daripada warga pertahanan terhadap vaksin untuk COVID-19 ini, dan semuanya memberikan keyakinan kepada tindakan yang dilakukan oleh kerajaan, dan dengan secara suka hati dan sukarela mereka bersetuju untuk divaksinkan, disuntik vaksin ini. Okey. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.